Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua dengar suara Ustaz jelas tak? Jelas tak? Baik. Okey. Jadi InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita dalam subjek hadis. Subjek hadis bagi tahun 4. Baik, jadi hari tu kita ada baca, kita cuti seminggu kita cuti seminggu, minggu lepas kita tak ada kelas. Hari tu kita ada masuk tentang tajuk yang keempat, iaitu hukum meninggalkan solat. Kaitan tentang hukum meninggalkan solat. Ustaz rasa kita dah habis kan baca kan? Kita dah habis dah baca tentang hukum meninggalkan solat. Cuma pengajaran hadis kita tak masuk ikut. Pengajaran hadis tak masuk lagi. InsyaAllah hari ni kita akan habiskan dulu tentang pengajaran hadis. Kemudian kita akan masuk pada tajuk baru. Jelas? Kita akan habiskan pengajaran hadis. Lepas tu kita akan masuk kepada tajuk yang baru. Baik, jadi Ustaz Nok sekarang buka muka surat 14. Muka surat 14. 14 ke 13 Ustaz? Muka surat 13 dulu. Bawah sikit dah semua masuk kan? Bawah tu tak masuk lagi. 13 yang bawah ni tak masuk lagi kan? Muka surat 13 dulu. Okay, muka surat 13. Okey. Yang ada ni siapa nak baca tu? Perenggan bawah sekali tu. Yang sembahyang merupakan amalan utama. Siapa nak baca? Saya. Okay, Nazim baca Nazim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang merupakan amalan utama yang akan dihisap oleh Allah di akhirat kelak. Jika sempurna sembahyang seseorang, maka amalan yang lain akan menjadi mudah. Jika ibadah yang dilakukan tidak sempurna akan menyebabkan amalan yang lain tertolak dan menjadi payah dalam hisabnya di akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Terima kasih Nazim kerana sudah baca. Baik. Melalui yang Nazim baca tadi, kan, solat ni merupakan perkara yang paling utama sekali yang Allah nak kira bila mana hari akhirat nanti. Hari akhirat nanti, benda pertama sekali yang Allah nak tanya, benda pertama sekali yang Allah nak kira pahala dia ialah pahala solat. Kalau kita tak solat, memang habis cerita dia. Sebab benda pertama sekali yang Allah tanya pasal solat. Kalau solat kita tak selesai, solat kita tak solat, maka ada harapan tak nak masuk syurga? Ada harapan nak masuk syurga? Baru masuk kelas tanya Nabi kau apa dah? Tengok jadual lah, ikut jadual. Jadual kamu pergi kau apa? Nak jadual tu. Ikut kelas. Okey. Baik, jadi benda utama sekali yang Allah nak tanya ialah tentang solat. Bila solat kita tak selesai, solat kita pun tak berapa nak elok, tak berapa cantik, agak-agak ada harapan tak nak masuk syurga? Tak ada. Memang payah lah. Harapan tu ada tapi payah lah nak masuk syurga tu. Sebab apa? Sebab solat pun kita tak tunaikan. Kita solat pun kita tunggang langgang. Maka agak payah untuk kita nak masuk syurga. Sebab apa? Sebab solat ni lah merupakan tiang. Solat ni merupakan asas kepada agama kita. Sebab Nabi dah sebut dah. Kan Nabi sebut hadis. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman tarakaha faqad hadamuddin. Apa maksud dia Nazim?
Solat itu tiang agama. Lepas tu, apa lagi maksud dia? Hmm. Okey, jadi betul dah Nazim nak jawab tu. Pertama tu, solat itu tiang Agama. agama. Siapa yang mendirikan solat dia, maknanya dia tu sedang mendirikan agama dia. Dia sedang mendirikan agama dia. Tapi kalau siapa yang meninggalkan solat, maka dia sedang menghancurkan agama dia. Dia memusnahkan agama dia. Kamu bayangkan, kalau kamu nak bina rumah, kan? Kamu nak bina rumah, nak bina sekolah itu kan? Nak bina sekolah. Benda pertama dia buat apa? Dia mesti akan buat tiang dulu, betul tak? Mesti akan buat tiang dulu. Kalau tiang tak ada, macam mana sekolah kita nak bangun? Kalau tiang tak ada, Untung macam habis. kalau tiang tak ada, macam mana rumah kita nak bangun? Sebab apa? Sebab tiang tak ada. Itu pentingnya solat. Kalau kita tak solat, maka tiang kita tak ada. Lepas tu, kalau kita tak solat, kalau kita tak solat, maka kita sedang menghancurkan agama kita. Ibarat kita ni dah ada rumah lah. Ibarat kita dah ada rumah, tapi kita sedang duduk katok tiang. Kan? Nazir duduk mertun, dia katok tiang. Bagi pecah. Agak-agak lama-lama rumah tu runtuh tak? Runtuh lah. Mestilah runtuh macam tu lah diri kita. Kalau kita tak solat, sikit-sikit Runtuh. lama-lama agama kita Runtuh. runtuh. Bila agama kita runtuh, agak-agak kita jadi orang yang baik ke orang yang jahat? Jahat. Kita jadi orang yang berdosa ke kita jadi orang yang banyak pahala? Berdosa. Kita jadi orang yang berdosa. Hati kita pun lama-lama jadi hitam. Hati kita lama-lama jadi hitam. Sebab apa? Sebab kita tak solat. Lepas tu kelebihan solat pula, kalau kita solat yang kita tunaikan tu akan mencegah kita daripada kita membuat dosa ataupun kita membuat kemungkaran. Sebab Al-Quran ni kata, Allah kata dalam Quran, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tu dia Tok Khatib kita dah baca dalil lah. Alhamdulillah. Tok Khatib kita dah baca dalil lah. Okey, itu innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebab apa? Sebab apa solat tu penting? Sebab solat tu mencegah kita daripada melakukan perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar, perbuatan berdosa. InsyaAllah bila kita solat, maknanya kita menjaga hubungan dengan siapa? Dengan Allah. Bila kita solat, kita menjaga hubungan dengan Allah. Bila kita menjaga hubungan dengan Allah, Allah pun akan menjaga kita. Hubungan dengan kita. Allah akan jaga kita. Bila kita solat, Allah pun akan jaga kita. Sebab tu lah kalau orang solat ni, dia payah nak buat jahat, payah nak buat dosa. Sebab apa? Sebab Allah jaga dia. Kamu tengok kalau orang tu dia tak solat, dia tak semayang, macam mana hidup dia? Dia tenteram hidup dia? Tak tenteram. Dia rasa tak tenang. Sebab apa? Sebab dia tak solat. Sebab dia jauh dengan Allah. Maka Allah tak jaga dia. Hidup dia rasa tak seronok, tak tenteram. Hidup dalam keadaan sesat, tak buat dosa, macam-macam dia buat. Minum arak, dia pukul orang, buat orang dan sebagainya. Sebab apa? Sebab hidup dia tak ada panduan. Hidup dia tak ada penjaga. Penjaga kita ialah Allah penjaga kita. Panduan kita. Itu pentingnya solat. Mau tak mau kena solat. Solat benda yang paling utama sekali. Kalau kita tak buat, maka musnahlah agama kita. Runtuhlah agama kita. Kita hidup dalam keadaan yang tak tenteram. Hidup dalam keadaan tak ada panduan. Hidup dalam kesesatan. Okey, kamu bayangkan kalau rumah tiang tak ada, kan? Muka surat 13 dan 14. Ni masuk 14 ni. Kamu bayangkan kalau rumah kita nak buat rumah. Kita nak buat rumah tapi tiang tak ada. Agak-agak jadi rumah tu. Dia ibarat macam kita ni puasa. Kita puasa, kan? Puasa, lepas tu bayar zakat. Tapi tak solat. Agak-agak pahala kita puasa, pahala kita bayar zakat tu dapat tak? Tak dapat. Sebab apa? Sebab kita tak solat. Macam tu lah rumah. Kalau rumah kita nak bina, kita ikat bata berbumbung tapi tiang tak ada. Agak-agak jadi rumah tak? Tak jadi rumah. Sebab apa? Sebab tak ada tiang. Macam tu lah agama kita. Kita buat baik banyak, sedekah 10 juta macam tu. Sedekah 10 juta.
Lepas tu rajin bagi orang makan. Kan? Lepas tu rajin solat. Rajin solat lah. Rajin puasa. Tapi tak solat. Tapi tak solat. Solat. Agak-agak dapat pahala. Semua. Dok. Oh. Sia-sia. Sia-sia. Tak dapat apa. Sebab tak solat. Sebab solat ni yang paling penting sekali. Kalau tak buat, maka amalan lain pun Allah tak terima. Yang agama. Faham tak? Faham. Setakat ni siapa tak faham, ada apa nak tanya tak? Tak ada apa tanya? Semua faham? Pastikan kena faham, jangan buat faham. Okey, Nisa, ada nak tanya kau, Nisa? Tak faham tak mana? Kalau ada tanya je Ustaz buka soalan. Sekejap lagi Ustaz cerita lagi jangan menyelik tak? Okey, faham tak? Faham semua pula dah. Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi. Perenggan yang seterusnya. Muka surat 14 tu. Siapa nak baca? Tak boleh. Siapa baca perenggan seterusnya? Hafal lah. Afah baca apa? Boleh baca. Surat berapa? 14 dan 13. 14. Sembahyang Jaran. sempurna. Nazim tutup mak Ustaz Nazim. Sembahyang. Sembahyang mesti dikerjakan dengan sempurna. Allah memberi keringanan kepada orang sakit, Ketenangan kenangan kepada pelakunya. Pelakunya. Dengan sembahyang juga. Dengan sembahyang juga. Saya tak nampak. Muka surat 14. Muka surat 14. Yang tu. Atas sembahyang juga yang sempurna. Sembahyang yang sempurna dapat memberi ketenangan kepada pelakunya. Dengan sembahyang juga akan membawa rahmah, memurahkan rezeki dan menolak bala bencana yang akan berlaku. Orang yang sembahyang akan dikenali di akhirat dengan wajahnya yang bercahaya dan akan dapat menikmati syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal abadi. Baik, terima kasih. Okey. Syok. Untuk maklum. Okey. Jadi, sembahyang yang sempurna akan memberikan ketenangan kepada orang yang melakukan dia tu. Maksudnya orang yang solat tu, dia akan rasa tenang. Hati dia akan rasa tenang. Bila mana dia melakukan solat. Kamu contoh bayangkan. Okey. Kalau kamu tak solat, kamu tak akan rasa kerja kamu tak akan selesai. Contoh ni. Contoh, Nazim dia tengah buat kerja sekolah. Kan? Nazim tengah buat kerja sekolah. Dia buat tu sebelum waktu zuhur ni. Contoh dia buat pukul 1. Zuhur masuk 1:30. Dia buat kerja sekolah, lepas tu masuk waktu zuhur. Bila start masuk zuhur tu, bila dia buat kerja sekolah tu, dia tak akan rasa tenang lagi mana dia tak solat. Pernah rasa betul tak? Aku tak mayang ni, kerja sekolah tak siap ke ni? Dia kelam kabut. Dia akan jadi kelam kabut. Kerja sekolah tak siap lagi, tak mayang lagi. Jadi kelam kabut. Tapi bila mana kita tunaikan dulu hak Allah. Sebab solat ni hak kita dengan Allah. Solat ni merupakan hak kita dengan Allah. Selagi mana kita tak tunaikan hak kita dengan Allah, hati kita tak akan tenang. Takkan tenteram. Takkan tenteram. Sebab tu orang yang tak solat, hati dia sentiasa tak tenang. Orang yang tak solat, hati dia sentiasa tak tenang. Sebab apa? Sebab dia tak tunaikan hak dia dengan Allah. Bila kita selesaikan hak kita dengan Allah, maka urusan kita pun akan jadi senang. Bila Nazim buat kerja sekolah, masa waktu Nazim pun berhenti saat buat kerja sekolah, dia pun pergi mayang. Lepas tu, sekejap lagi, bila dia sama kerja sekolah, dia akan rasa lega. Dia boleh buat kerja sekolah tanpa gangguan. Kalau dia tak fikir, buat kerja sekolah sambil fikir, aku tak mayang ni. Dia duk fikir. Hati dia rasa tak tenang. Tapi bila dia dah solat dah, bila dia dah solat dah, lepas tu mesti dia akan rasa, selesai satu benda, tinggal buat kerja sekolah dah. Sebab tu kita kena utamakan solat dulu. Bila kita utamakan solat, Allah akan mudahkan urusan kita.
Hati tenteram. Hati kita tenteram. Sebab apa? Sebab kita dah Mayang. tunaikan Solat. kita dah tunaikan hak dengan Allah. Kita dah tunaikan hak kita dengan Allah, maka Allah pun akan mudahkan urusan kita, ya. Tengok kat ni lah. Okey. Maaf, ada gangguan lagi tadi. Okey, jadi lepas tu solat juga akan mengundang rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita dah tunaikan hak kita dengan Allah, maka Allah pun akan sayang kita. Betul tak? Betul. Kalau kita hanya tolong mak kita, contoh mak kita suruh kita buat apa, lepas tu kita buat, mak kita sayang kita. Ya. Jadi kita semua manusia akan masuk syurga melalui pahala kita ataupun melalui kasih sayang daripada Allah. Kasih sayang daripada Allah. Melalui kasih sayang daripada Allah. Kita solat, kita puasa, kita baca Quran, kita bayar zakat, kita sedekah. Kan? Semua benda baik yang kita buat tu, pahala siapa bagi? Allah bagi. Tapi kalau Allah tak sayang kita, agak-agak Allah bagi pahala tak? Tak. No way. Ingat, lepas ni kita buat apa-apa pun, benda yang kita buat baik ni, kita niat kerana Allah. Yang maksudkan kerana Allah tu bukan sebab nak pahala, tapi nak Allah sayang kita. Sebab nak Allah sayang kita. Ada kisah Ustaz nak cerita? Nak. Tak tahu, tanya berikut dia nak. Jumpa mereka, cuma program tak limat tu ke bumi. Dah. Kita pergi jumpa sana. Okey, baik. Jadi kisah dia kaitan dengan seorang nanti dekat akhirat nanti akan ada seorang lelaki. Kan, nama dia saya tak ingat. Seorang lelaki ni, lelaki ni waktu dia hidup atas dunia dulu ni, dia ni selalu solat. Dia ni banyak melakukan amal baik. Kan? Banyak melakukan amal baik. Dia sembahyang tak pernah tinggal. Bukan cakap sembahyang wajib, sembahyang sunat pun dia buat. Setiap hari mesti akan baca Quran. Dia banyak bersedekah. Banyak buat baik lah. Tapi Allah kata dia, okey, kamu masuklah ke dalam syurga dengan rahmat aku. Lepas tu dia terkejut. Dia tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa? Ya Tuhanku, kenapa engkau kata aku masuk syurga dengan rahmatmu? Adakah pahala yang aku buat atas dunia tak cukup? Dia tanya Allah, adakah pahala yang aku buat atas dunia ni tak cukup? Lepas tu, ya, pahala hang memang banyak. Tapi pahala ni dia boleh hilang disebabkan dosa-dosa kita. Sebab kita ni manusia tak pernah lari daripada buat silap. Kadang-kadang dosa kita ni lah yang akan menghapuskan pahala kita. Contoh kita mengata kat orang. Contoh Nazim kata kat Afar. Nazim pahala banyak oi. Tiba-tiba kat dia akhirat, Afar main Nazim. Dulu atas dunia hang kata kat aku. Lah ni hang ambil pahala aku ambil pahala hang. Maknanya pahala Afar akan pergi kat Nazim, pahala Nazim akan pergi kat Afar. Sebab apa? Sebab Nazim kata kat Afar. Pahala dia hilang sikit. Pahala kita ni boleh hilang disebabkan dosa kita. Tapi kalau rahmat Allah ni hilang tak? Rahmat Allah takkan hilang. Lagi mana Allah sayang kita boleh masuk syurga. Sebab tu kita buat baik, kita buat ibadah bukan sebab nak pahala no. Kita buat baik, kita buat pahala sebab kita nak Allah sayang kita. Jadi lelaki tu pun lepas tu lelaki tu pun Allah kata kat lelaki tu, ni hang pilih. Hang nak masuk syurga sebab kepala hang, lepas tu hang masuk neraka, ataupun hang nak masuk syurga disebabkan rahmat aku, kasih sayang aku. Dia kata, aku nak pilih rahmat hang ya Allah. Aku nak pilih rahmat kamu ya Allah. Aku tak sanggup masuk syurga, tapi rupanya pahala aku hilang. Nanti kita takut masuk neraka. Alamak. Lahli dia masuk syurga dengan rahmat Allah. Sebab tu kita buat baik tu sebab apa? Sebab kita nak Allah sayang dekat kita.
Bila Redha. Allah sayang dekat kita, Redha. Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Sebab pahala ni boleh hilang. Pahala ni boleh hilang. Boleh terhapus disebabkan dosa yang kita buat. Sebab kita ni manusia, takkan pernah tak buat dosa. Mesti akan buat dosa. Ustaz sendiri pun akan buat dosa. Kamu sendiri yang akan dosa. Mak ayah kamu pun akan buat dosa. Takkan boleh lari kecuali Nabi sahaja. Nabi sahaja tak buat dosa. Kita ni manusia biasa. Tak kira lah tok guru ke, ulama ke, ustaz sendiri pun akan buat dosa. Takkan boleh lari daripada buat dosa. Walaupun dosa kecil. Nah, walaupun dosa kecil. Takut nanti kita duk harap pahala kita, rupanya pahala kita duk hilang sikit-sikit disebabkan dosa kita. Sebab tu niat kita lepas ni, kita solat, buat apa? Kita solat, kita nak tunaikan hak kita dengan Allah. Kita bayar zakat, kita nak tunaikan hak kita dengan manusia. Sebab zakat tu, kita nak tunaikan hak kita dengan manusia. Sebab harta kita ni, harta yang kita ada, akan ada hak orang lain. Harta kita cakap RM10. Kalau ada lebih, kena sedekah bagi orang lain. Contoh, itu ni hak orang lain. Lepas tu kita bercakap baik dengan orang. Itu hak kita dengan manusia. Kita kena jaga hak dia. Jangan kita cakap kasar dengan dia. Jangan kita duk maki dia. Jangan kita duk panggil dia bukan-bukan. Panggil gelar buruk. Contoh Nazim dia gelap sikit panggil hitam. Tak boleh. Kalau Nazim tak suka, berdosa dia dengan Nazim. Kalau tak minta maaf, hari akhirat nanti, Nazim boleh ambil pahala dia. Nazim boleh bagi dosa dia kat orang tu. Sebab apa? Sebab orang tu kata kat Nazim hitam. Boleh faham tak? Sebab tu kita jangan kata kat orang bukan-bukan. Contoh Alfa pendek sikit. Alia panggil kat Alfa pendek. Sedangkan Alfa tak suka pun. Alia panggil pendek, kan? Tapi disebabkan dosa tu, Alia panggil kat Alfa pendek, nanti kat akhirat Alfa boleh ambil pahala Alia pula akan dapat dosa Alfa. Sebab apa? Sebab mulut kita kata kat orang. Ustaz, Kena jaga-jaga. Ustaz, kalau orang cakap kat kau tu, "Weh, Bok, tu dapat dosa kat dia." Bok tu okey. Bok nilainya kedaran untuk orang gemuk, tidak? Tapi kalau orang tu tak suka, tak boleh. Contoh dalam kelas kamu yang badan besar sikit apa? Contoh Aldin. Lepas tu ada Afiq pergi panggil dekat Aldin Bok. Aldin tak suka panggil Bok. Maka berdosalah Adi Afiq sebab panggil dekat Aldin Bok. Sebab apa? Sebab Aldin tak suka, dia tak redha. Nanti dekat akhirat Aldin boleh ambil pahala Adi Afiq. Adi Afiq pula ambil dosa Aldin. Ambil dosa Aldin. Rugi tak? Rugi. Kalau dia suka, dia redha, tak apalah. Contohan. Aldin kan baru pindah Makulah kita. Okey, lepas tu Nazim tanya Aldin, hang nama apa? Kan tu tak kenal lagi. Lepas tu Nazim tanya Aldin, hang nama apa? Aldin cakap, nama saya Aldin. Hang boleh panggil aku Bok. Itu kan. Aldin kata tu, hang boleh panggil aku Bok. Tu tak apalah sebab dia sendiri suruh panggil. Bukan kita sendiri yang mereka panggil. Kita jangan mereka nama orang. Selagi mana orang tu tak bagi keizinan. Kadang-kadang benda tu kecil lah. Kadang-kadang benda tu kecil lah. Panggil Bok yang besar. Sedangkan Bok tu tak dosa pun. Tapi disebabkan orang tu tak suka, dapat dosa. Hilang pahala kita. Kena jaga elok. Kena jaga elok. Mulut kita ni kena jaga elok. Kalau contohnya contoh Aldin tanya, Nazim tanya Aldin, okay, hang nama apa? Aldin cakap nama Aldin. Lepas tu Nazim tanya lah, nak panggil apa? Aldin jawab, okey, panggil Bob ataupun panggil Din ke apa. Panggil nama yang Aldin suka. Aldin tu rela, dia redha dengan nama kita panggil dia tu. Faham? Faham. Okey. Ada apa soalan nak tanya? Tak ada soalan? Okey. Seterusnya, solat ni selain daripada kita dapat rahmat daripada Allah, okey. Solat juga memurahkan rezeki. Contohnya solat yang memurahkan rezeki ialah solat sunat duha. Solat sunat duha ialah antara amalan yang di mana kalau kita buat akan memurahkan rezeki kita. Murah rezeki ni tak semestinya dapat duit, kan? Murah rezeki dapat lollipop. Dapat makanan pun rezeki juga.
Dapat bagi, dapat ada rumah pun rezeki juga. Dapat tudung baru pun rezeki juga. Dapat kasut baru Dapat baju. rezeki. Dapat handset tu rezeki tu untuk masuk kelas. Dengar Safifah tak? Dapat handset pun rezeki ke tu. Boleh setengah orang lain ni nak kena tunggu mak ayah balik rumah. Barulah boleh tengok kelas. Masuk kelas. Kamu ni ada handset sendiri, ada kemudahan untuk masuk kelas. Jangan guna duit, jangan guna handset tu lebih main game pula. 4S. Kena guna apa yang mak ayah kita bagi tu dengan sebaiknya. Bagi handset, guna mak kata ni. Mak bagi handset untuk kamu masuk kelas. Okay. Utamakan kelas dulu. Habis kelas, tak ada kelas, barulah main game. Ni dok. Kelas tak habis lagi, nak main game lah. Ada orang buat. Tutup kamera. Ustaz tahu lah. Ustaz pun dah 24 tua dengan kamu. Ustaz tahu lah benda tu. Tutup kamera main game. Ustaz pun pernah jadi jempat kau macam kamu kan. Ustaz pun pernah jadi jempat macam kamu. Ustaz tahu lah perangai dia jempat jenak. Akal jempat jenak. Ustaz tahu lah. Tak ada bohong Ustaz. Kadang tengah tu cakap line slow Ustaz. Dia kelak-kelak main game. Tak tak? Ada kat sini tu. Sedangkan line tak slow pun. Kadang-kadang dia ada dua adik. Adik dia boleh masuk kelas, line tak slow pun. Tiba-tiba main time dia, line slow. Pasal apa? Sebab dia duk main game. Jangan. Duk gelak-gelak tu. Tahu lah tu betul lah tu. Duk gelak-gelak tu Nazim. Ustaz tahu lah. Ustaz pun dah pernah jadi tajam 4 kan. Ustaz tahu lah akal je 4 je noh. Macam kamu lah. Mak ayah kamu kenal lah kamu. Sebab mak ayah kamu duduk dengan mak ayah kamu. Mak ayah kamu pun pernah agak jadi umur 10 tahun. Betul tak? Mana ada mak kamu lahir terus umur 50, tak ada. Dia akan lalui juga umur 10 tahun. Kan? Ustaz pun dah lahir akan lalui juga umur 10 tahun, 9 tahun, 12 tahun. Mesti akan lalui juga benda tu. Jadi, Ustaz tahu lah benda tu. Jangan pelintang lah. Jangan nak bohong. Bohong dapat dosa pula. Mayang-mayang tiba-tiba bohong. Habis pahala tu. Pertama bohong mak ayah lagi dosa banyak. Bohong cikgu lagi dosa banyak. Jangan nak bohong. Okey. Lepas tu, solat juga boleh menolak bala bencana. Contoh, solat yang menolak bala bencana apa? Solat sunat istisqa. Kan contoh, sekarang kan musim panas. Dulu pernah jadi dekat Malaysia ni, 4 bulan tak hujan. 4 bulan tak hujan. Panas sampai ayak pun kering. Ayak sungai semakin kering, ayak dekat empangan pun semakin kering. Sebab apa? Sebab 4 bulan tak hujan, panas. Jadi, itu merupakan bala juga. Antara bala. Jadi, antara solat yang menolak bala apa dah? Solat sunat istisqa. Iaitu solat sunat minta hujan. Minta hujan supaya bila hujan turun, tanaman pun akan jadi subur. Tanah pun akan jadi subur. Air pun mencukupi sebab kita. Manusia pun jadi subur. Sebab manusia pun memerlukan air. Kalau air tak ada, habislah kita. Mati habis. Okey. Kemudian orang yang menunaikan solat dekat akhirat, muka dia akan berseri-seri, muka dia bercahaya. Siapa yang meninggalkan solat? Siapa yang menunaikan solat akan berseri-seri di hari akhirat, muka dia bercahaya kan. Muka dia bercahaya berseri-seri sebab dia menunaikan solat. Dan akan duduk dalam syurga selama-lamanya. Dia akan duduk syurga selama-lamanya. Nazim, nak bunyi apa? Tutup mic. Ingat elok. Okey, dia akan duduk dalam syurga selama-lamanya. Okey. Kita tengok pengajaran hadis. Pengajaran hadis yang pertama, ibu bapa bertanggungjawab mendidik anak untuk mengerjakan solat sejak dari kecil. Sejak kecil lagi. Jadinya, mak ayah pertama sekali, siapa guru pertama kamu? Guru pertama kamu siapa? Mak ayah. Mak ayah lah guru pertama kamu. Orang yang pertama ajak kamu cakap siapa dia? Mak ayah. Orang yang ajak kamu jalan siapa dia? Mak ayah. Jadi mak ayah dah merupakan guru pertama kamu. Dan
tugas mak ayah jugalah kena ajak kamu semayang. Bukannya ustaz. Dak main angkat tangan dah. Oh, ni angkat tangan ni. Tak payah tekan kat tangan. Okey, nak tekan kat tangan tu bila nak tanya lah. Siapa tekan kat tangan ustaz suruh cerita lagi. Suruh dia ngajak lagi. Okey, jadi mak ayah kamu lah yang bertanggungjawab untuk ajar kamu semayang dulu. Bukan ustaz. Kalau mak ayah tak mampu barulah cari ustaz ngajak. Tapi yang kena ajak kamu semayang, yang kena pastikan kamu untuk semayang, untuk solat, ialah mak ayah kamu. Sejak bila kena ajak semayang ni? 7 tahun. 7 tahun mak ayah kamu kena ajar semayang dah. Lepas tu umur 10 tahun. Sekarang kamu dah cukup umur 10 tahun. Kalau kamu tak solat, mak ayah kamu boleh rotan kamu, pukul kamu. Kalau tak solat. Dok. Apa kat umur tinggal solat tak? Tak ada. Kalau tinggal solat, mak ayah tibai tak? Lepas ni suruh mak ayah tibai. Rotan. Mak aku ada. Kat orang tibai tu kena rotan. Kalau tak solat. Ya. Kena rotan. Lepas tu, bila cukup umur 10 tahun, tak boleh tidur dengan mak ayah dah. Kena tidur bilik asing dah. Tak boleh duk cakap takut ustaz tidur seorang. Takut apa? Besar dah. Kan? Takut apa? Besar dah. Kena tidur asing dengan mak ayah. Tak boleh tidur sekali dah. Bila umur 10 tahun. Lepas tu Nazim kata contoh ada kakak pun tak boleh tidur dengan kakak dah. Ada Afiq awak, ada Afiq. Saya tak ada. Nak tanya ke? Nak cerita ke? Nyariin apa tidak ada. Okey. Kena asing tempat kena tidur seorang dah. Dok. Kalau tidur dengan abang tak apalah, tidur dengan abang tak apa. Nak tidur dengan kakak atau adik tak boleh dah. Adik perempuan. Adik buat. Okey. Lepas tu yang kedua, sembahyang atau solat fardu tidak boleh ditinggalkan selagi masih sempurna akal. Selagi mana akal dia sihat elok, tak gila, tak bodoh, kena solat. Selagi mana akal dia sihat, kena solat. Kena solat. Tak boleh tinggal solat. Selagi mana akal duk sihat elok lah. Duk cerdik elok tu. Lain cerita lah nanti balik-balik jatuh naik geret jatuh kepala hantu batu. Jadi gila. Tak apa lah, tak sedap pun. Tapi kalau dia sengaja bagi gila, sengaja bagi otak dia tak betul, dosa lah. Contoh sengaja Nazir sengaja pergi hentuk kepala kat dinding bagi gila. Sebab apa? Sebab tak mau solat tak boleh lah. Dia yang penting jangan sengaja. Kalau jadi otak tak betul, maka dia tak wajib solat. Tak tunai solat pun tak apa. Tak dikira dosa pahala atas dia. Tapi kena apa? Pastikan otak tak betul dulu lah. Tapi jangan sengaja bagi otak tak betul lah. Pergi isap gam tak pergi, macam. Isap gam tak pergi, jalan kaki dengan dolah. Jalan kaki dengan dolah kat nakal. Kenal dolah? Jalan kaki. Depan apa? Okey. Yang ketiga, kewajipan sembahyang difardukan ke atas umat Nabi Muhammad SAW sebagai tanda pengabdian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Allah suruh kita solat? Sebab kita nak menghambakan diri kepada Allah. Kita nak hamba Allah ni, yang kita ni hamba. Kita ni hamba Allah. Tuhan. Sebab tu kita kena solat. Kalau kita tak solat tu maknanya kita belagak lah. Hamba je pun belagak tak mau solat. Maknanya kena solat sebab kita ni hamba, tak ada apa pun. Allah tu Tuhan yang cipta kita. Jadi kita kena sembah Allah lah. Ya. Tuhan sembah Allah. Kalau orang yang pakai tudung yang bayar zakat, pergi haji berapa kali dah. Lepas tu macam-macam lah dia buat, macam dalam rukun iman, rukun Islam dia buat lah. Tapi dia hina agama jannah lah. Maka mulut kita ni kadang-kadang bila kita hina agama Allah, kita cakap benda yang tak elok tentang agama, boleh kata dia jatuh hukum, takut dia boleh sampai jatuh hukum murtad. Hukum murtad ni maknanya terkeluar daripada agama, terkeluar daripada agama Islam. Bila terkeluar agama Islam, maka dia ni dikira sebagai orang kafir. Dikira sebagai orang kafir. Orang kafir ni walaupun pakai tudung. Dikira sebagai kafir. Walaupun tudung, dia tudung tutup aurat dapat pahala betul tak?
Kan, tapi dia sebabkan mulut dia tu, dia cakap dia hina agama Allah, dia jatuh murtad, dia kafir, dia pakai tudung tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Dia kira macam orang kafir dah. Sembahyang tak dapat pahala, sedekah tak dapat pahala. Sedangkan sedekah orang kafir ni kadang-kadang dia orang bukan Islam ni kaya sedekah. Contoh macam dulu ni Ustaz dengar Jackie Chan, kenal Jackie Chan? Kenal Jackie Chan kan? Tak kata kenal. Chan siapa tu? Cina. Lakon Cina tu yang kungfu tu. Jackie Chan. Yang berlakon Karate Kid dan sebagainya lah. Jackie Chan ni kalau kita tahu dia secara zahir lah. Secara zahir kita tahu dia ni bukan Islam. Jadi ada pada satu tahun tu Jackie Chan ni dia pernah bagi derma untuk anak-anak yatim berapa juta saya tak ingat. Dia kaya. Dia sedekah berapa juta tu untuk rumah anak yatim. Tapi kalau dia tu bukan Islam, agak dapat pahala. Tak dapat pahala. Kalau dia nak dapat pahala je dia kena masuk Islam lah, dapat pahala. Jadi dosa dia hilang macam bayi. Dosa dia hilang macam bayi, macam lahir. Rugi tak? Buat baik banyak-banyak tapi bukan Islam. Tak Islam. Sama juga dengan orang yang menghina agama Allah. Bila dia hina agama Allah, maknanya dia menghina Allah lah. Agak-agak orang tu Islam ke tak? Tak Islam dah. Mestinya tak Islam dah. Dia jatuh bukan kafir dah. Agak-agak kalau dia buat baik dapat pahala. Tak dapat pahala. Walaupun dia tutup aurat pakai tudung elok. Tak dapat pahala. Faham? Okey. Ada apa yang tanya? Macam umur kamu sekarang ni, umur kamu dah 10 tahun. Mau tak mau kamu dah tak boleh tinggal solat dah. Walaupun kamu tak baligh lagi, kan? Walaupun kamu tak baligh lagi, mau tak mau kamu kena solat dah. Tak boleh tinggal solat dah. Ustaz, kalau darjah 3 Ustaz? Darjah 3 tu tak apa lagi. Dia umur 9 tahun tak apa lagi. Tapi tahun 3 pun kena ajak sembahyang, sungguh-sungguh dah. Kamu dah naik 10 tahun ni, kamu mau tak mau tak boleh tinggal sembahyang dah. Walaupun kamu masih tak baligh lagi. Tapi kamu dah umur 10 tahun, mau tak mau kamu dah tak boleh tinggal solat. Kamu dah tak boleh tinggal solat. Kalau tinggal solat, mak ayah kamu kena kotan kamu, tibai kamu. Faham? Siang. Aduh. Kena jaga sungguh solat ni sebab takut kalau sekarang pun kamu solat tak cukup, takut nanti bila dah besar sembahyang tak cukup. Siapa nak buka? Takut sekarang pun solat tak cukup, takut nanti besar pun solat tak cukup. Takut itu tu. Kalau dari kecil, Azim tutup mic. Kalau dari kecil pun kamu dah kau solat elok, agak-agak besar tinggal solat. Tak. Mestilah takkan tinggal solat sebab apa? Sebab dari kecil yang solat dah. Contoh kamu, kalau dari kecil tak ajak jalan, kan? Dari kecil tak ajak berjalan, agak-agak besar boleh jalan tak? Tak boleh jalan sebab mak ayah tak ajak cara jalan. Kalau dari kecil mak ayah kamu tak ajak kamu cakap, agak-agak boleh cakap? Tak boleh cakap sebab tak ajak cakap. Macam ustaz lah, kalau ustaz tak belajar bahasa Arab, agak-agak ustaz boleh cakap bahasa Arab? Tak boleh cakap Arab sebab tak belajar. Disebabkan kena tibai, kena khotan tu sampai boleh cakap Arab tu. Kalau tak boleh cakap Arab. Tak kena tibai, tak kena khotan cikgu. Kamu pun sama lah. Kalau tak kena khotan, tak kena tibai, agak-agak boleh pandai tak? Tak lah cerita dia. Kerja sekolah tak buat, cikgu tak tibai, agak-agak dia pandai tak? Betul. Kalau kamu tak hafal, cikgu tak tibai, agak-agak pandai tak? Sebab tu cikgu tibai tu bukan saja nak buat kamu tak. Dia nak kamu lagi jadi pandai. Allah suruh, Nabi suruh tibai anak bila tak sembahyang. Bukan sebab nak sakit air kanak tu tak. Tapi nak bagi dia ni sembahyang bagi cukup. Sembahyang bagi cukup sebab tu kena tibai. Kamu kalau cakap lembut, tak dengar. Nak cakap lembut je, tak dah. Cakap tak lembut memang kena tibai. No? Contoh buluh. Okey, buluh.
Buluh kalau dia besar kan, dia kerah tak? Kerah tak? Bila kerah, kita nak bagi dia bengkok. Agak bengkok tak? Tak. Memang tak bengkok dah. Sebab dah kerah dah, besar dah. Macam tu juga kamu kalau buluh, kamu macam buluh lah. Bila dah besar dah, kan? Bila dah besar dah, suruh sembahyang tak sembahyang, tibai pun tak rasa apa dah. Besar dah. Boleh tahan sakit lah. Time budak tu lah, time buluh, kalau kita time kecil, kan buluh time kecil, nak bagi bengkok mudah tak? Mudah nak bagi bengkok. Buluh kalau kecil, nak bagi bengkok mudah tak? Mudah, sebab dia kecil lagi. Macam tu kot kamu. Kamu time kecil kalau tibai, bagi sakit kali. Dia sembahyang lah. Diikat lah. Time besar pun nak tibai, kedok lah. Faham tak? Faham. Mulai hari ini, mau tak mau, kena solat, kena sembahyang. Nak kena tibai atas dunia ke nak kena tibai malaikat dalam kubur? Nak tanya tu lah. Nak tanya tu lah. Nak kena tibai dengan mak ayah ataupun kena tibai dengan ustaz ke? Nak kena tibai dengan malaikat dalam kubur? Pilih. Pilih. Nazim, Tok Mat tak Nazim. Okey. Pilih nak kena tibai dengan ustaz ataupun mak ayah di atas dunia ni ke? Nak kena tibai dengan malaikat dalam kubur? Mana lagi sikit? Kubur sakit lagi. Kubur lagi sikit. Mak ayah tibai ni nak bagi kamu solat supaya tak kena tibai dalam kubur. Kan? Mak ayah tibai atas dunia ni supaya kamu tak kena tibai dah. Kamu tak kena tibai dah atas kubur ni, dalam kubur ni. Dalam kubur nanti lagi sakit. Kena tibai. Tibai pakai rantai besi. Rantai besi yang ada tajam sikit. Kena tibai tu, sekali tibai, patuh habis tulang. Bukan nak takutkan kamu dah, tapi nak kata, peringat atas dunia ni Allah bagi kita peluang, kan? Atas dunia ni Allah bagi amaran macam-macam dekat kita. Allah dah ajak kita macam-macam dah. Nak peringat atas dunia ni. Kadang kita ni galik duduk atas dunia seronok lebih, kan? Duduk atas dunia ni seronok lebih, kena peringat semua. Jangan duduk seronok sangat, takut nanti lah kubur dapat sakit, kan? Bukan takut kamu, tapi benar dia betul. Lebih baik ustaz takut kamu atas dunia ni daripada kamu tak takut nanti lah kubur kena. Jadi sekali tibai tu patah habis tulang-tulang ni. Mata terbeliak keluar tu Mata tersemuk keluar. Hidung habis kena darah. Sekali tibai. Lepas tu tertimbun masuk tanah lebih kurang dalam 70 hasta. Lepas tu korek balik, tanya lagi. Malaikat tanya lagi, siapa Tuhan kamu? Kalau kita ni amalan kita tak cukup, kita tak jawab. Kali kedua tanya, tibai lagi. Sampailah kiamat kena gitu. Pilih nak mana? Nak sakit atas dunia ke nak sakit dalam kubur? Dunia. Nak sakit atas dunia. Bebek kena tibai dengan mak ayah atas dunia. Kan, mak ayah kita tibai sikit je pun. Kadang-kadang lekat badan tak darah pun, lekat badan sikit je pun. Tak berdarah pun Kan, tulang pun tak patah pun. Betul tak? Silap-silap kayu tu. Silap-silap rotan yang patah, bukan tulang kamu patah, rotan yang patah. Kan? Jadi kena jaga elok-elok. Jaga diri kamu daripada jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan mak ayah, jaga hubungan dengan cikgu, dengan guru, dengan ustaz, ustazah, jaga hubungan dengan abang, kakak, jaga hubungan dengan kawan. Allah ayat tamu halil lah ustaz sebut ni. Jaga hubungan dengan Rasulullah, hubungan dengan mak ayah, dengan abang, kakak, dengan cikgu, ustaz, dengan guru-guru. Jaga hubungan dengan kawan-kawan. Sampai dengan binatang pun kamu kena jaga hubungan. Jaga hubungan dengan binatang. Jaga hubungan dengan tumbuh-tumbuhan, dengan pokok. Kena jaga hubungan. Jangan kepok badan. Kena jaga hubungan semua, kena jaga hubungan. Supaya untuk mudahkan kita masuk dalam syurga insya-Allah. Kita ni tujuan kita nak balik jumpa Allah, kita nak balik dalam keadaan kita ni masuk syurga. Tak mau kita balik ni dalam keadaan kita masuk dalam neraka, tak mau. Tu.
Ustaz pun sayang kamu, Ustaz nak kamu semua jadi orang yang baik, Ustaz pun nak kamu semua ni masuk dalam syurga. Walaupun kita tahu kita ni dosa banyak. Kita ni dosa banyak. Jadi kita ni pakat-pakat jaga kita lah. Pakat-pakat bagi nasihat, pakat balik bagi ilmu supaya apa? Supaya masing-masing dapat tolong untuk masuk dalam syurga. Untuk saling-saling tolong masuk dalam syurga. Tak mau nanti Ustaz tak mau tengok Ustaz masuk neraka, kamu masuk neraka, tak mau. Ustaz sayang kamu sayang Ustaz, betul tak? Kita bakat-bakatlah jaga-jaga kita. Kalau Ustaz terlupa, kamu ingat ke Ustaz. Sebab Ustaz pun Ustaz tak tahu. Kadang-kadang bila Ustaz terlupa, Ustaz buat salah, kamu boleh tegur Ustaz, boleh ingatkan Ustaz. Bukan setakat Ustaz dia boleh nasihat kamu. Kamu pun boleh bagi nasihat ke Ustaz. Kamu pun boleh ingatkan Ustaz. Takut-takut Ustaz terlupa. Biasalah manusia ni sentiasa buat silap. Faham? Faham. Kena saling ingat mengingati. Saling tolong-tolonglah mengingati. Berpesan kepada perkara kebaikan. Berpesan kepada perkara kebaikan. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita berhenti cakap tu kot sebab lagi nak masuk kelas tajwid pula. Kita berhenti awal 15 minit. Kita berhenti awal 15 minit. Kamu bolehlah nak buat persiapan ke, nak pergi makan sat ke, nak minum air ke, boleh lah. Kita berhenti awal 15 minit. Jadi, Ustaz ucapkan terima kasih dan tahniah kepada kamu semua yang masuk kelas. Mudah-mudahan kamu memperoleh ilmu yang baik. Ilmu yang tak baik tu kamu buang jauh-jauh. Ambil yang baik yang. Segala yang baik tu semua datang daripada Allah. Yang kurang tu, yang tak elok tu main daripada Ustaz sendiri. Jadi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar dulu lagi. Masuk untuk kelas tajwid. Terima kasih Ustaz Ali.